bersama Syafri. Jadi pada hari ini program kami akan membentangkan tentang isu keruntuhan akhlak yang berlaku di dalam negara dan juga langkah bagi menangani masalah ini. Saya Malam Mustabati Amrai. Saya Nazimia Mudia Asmi. Saya Nur Aisyah Kumara binti Muhammad Aziz. Antara senarai kandungan yang kami akan bincangkan ialah yang pertama berkaitan dengan maksud akhlak, iaitu apa yang dimaksudkan dengan akhlak. Okey, kami akan ceritakan tentang apa itu akhlak. Yang kedua berkaitan dengan isu keruntuhan akhlak, iaitu isu-isu yang terdapat di Malaysia berserta dengan contoh-contoh yang sering berlaku di negara kita. Yang ketiga berkaitan dengan usaha dalam menangani isu keruntuhan akhlak dari aspek individu, masyarakat, kerajaan dan juga contoh-contoh agensi kerajaan yang berkaitan yang telah mereka lakukan laksanakan dalam usaha menangani isu keruntuhan akhlak. Yang keempat, rumusan. Jadi kami akan rumuskan semua yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak, berkaitan dengan ulasan keseluruhan berkaitan apa yang dibicarakan dalam video ini. Baiklah, yang pertama, maksud akhlak. Menurut bahasa, perkataan akhlak berasal daripada perkataan al-akhlaku, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluq, bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah dan adat kebiasaan. Seterusnya, menurut istilah pula, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Menurut Islam pula, akhlak boleh dikatakan seperti sifat atau kepribadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam agama Islam. Dengan kata lain, akhlak ialah sesuatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan maupun masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah SWT, manusia sesama manusia, manusia sesama haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Keruntuhan akhlak remaja yang berlaku dalam negara ini bukanlah satu masalah yang baru. Masalah ini dilihat masih berterusan sehingga kini. Secara umumnya, keruntuhan akhlak mengampuni berbagai perilaku negatif remaja yang tidak membawa kepada apa-apa keuntungan kepada sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Baiklah, secara amnya, kes pembuangan bayi, anak luar nikah, pecah rumah, kecurian tabung masjid ataupun surau, kecurian kereta, merokok dan sebab marah adalah antara contoh-contoh akhlak yang masih berlaku pada zaman sekarang, di mana yang berada pada tahap yang membimbangkan. Sumber tidak pasti daripada Polis Dunia iaitu PDRM melaporkan bahawa umat Islam yang terlibat dalam semua maram pada tahun 2009 iaitu sebanyak 385 kes dan meningkat kepada 413 pada tahun 2010. Mengikut Jabatan Pendaftaran Negara iaitu JPN, anak luar nikah Melayu iaitu Islam atau tidak sah taraf didaftarkan di seluruh negara sepanjang tahun 2009 iaitu sebanyak 17,303 orang berbanding 16,541 pada tahun 2008. Namun, di sebalik apa yang berlaku ini, sudah tentu ada puncanya, iaitu keruntuhan institusi kekeluargaan yang di mana dikatakan latar belakang keluarga yang bermasalah. Ibu bapa bekerja sehingga mengabaikan kasih sayang dan pendidikan agama, kemerosotan dari segi asuhan dan bimbingan dilihat sebagai salah satu puncanya. Begitu juga dalam rumah tangga yang tidak teratur seperti perpisahan ibu bapa, pertengkaran yang telah berlaku dalam keluarga, keadaan sosial ekonomi yang sempit, ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang dan berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka, serta suasana rumah tangga yang tidak berharmonis dan tenteram boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Seterusnya, begitu juga dengan keluarga yang terlalu mewah
sara hidupnya, juga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Sebagai contoh, ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak mereka yang kerap memberikan wang saku yang terlalu banyak. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja lain untuk tujuan bersukaria. Kesan daripada ini, pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlaknya akan memburukkan lagi keadaan. Dalam pada itu, sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim bermaksud, barang siapa daripada kamu melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, iaitu puasa. Maka jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika dia tidak mampu juga, dengan hatinya. Dan yang demikian itu merubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Maka ibu bapa yang berada paling dekat dengan anak-anak ini patut mencegah kemungkaran yang berlaku di hadapan mata, sekiranya mereka tidak menghiraukan keruntuhan akhlak yang berlaku ini ditakuti oleh Allah SWT akan memberikan azab-azabnya. Bagi menjamin keberkesanannya dalam hal ibu ini, ibu bapa perlulah sebagai anggota terpenting dalam sesebuah institusi keluarga. Di sinilah tugas mereka dalam mencorakkan peribadi dan tingkah laku anak-anak sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Malah tanggungjawab ini merupakan amanah daripada Allah SWT yang wajib dilaksanakan. Ibu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak-geri ataupun pergerakan anak-anak mereka. Seharusnya mereka mengetahui siapakah rakan-rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak-anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukan moral yang baik. Selain itu, tingkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama. Nilai-nilai murni, motivasi, melatih anak cara bersopan santun, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan kepribadian yang mulia dan amanah. Moga-moga dengan menangani institusi kekeluargaan ini, dapatlah ibu bapa diangkat sebagai role model terbaik kepada anak remaja baru ini. Seterusnya, mampu melahirkan generasi yang berketerampilan dan sahsiah yang unggul. Seterusnya adalah budaya hedonisme. Seperti yang kita tahu, budaya ini merupakan satu isu yang tidak asing lagi dalam kalangan remaja. Apa itu budaya hedonisme? Budaya hedonisme berasal dari perkataan Greek yang bermaksud keseronokan ataupun kemeriahan. Maksud budaya hedonisme ialah satu fahaman falsafah bahawa keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup. Antara ciri-ciri budaya hedonisme adalah menggunakan bahasa yang kasar, gaya pemakaian yang menjolok pada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, suka dan sibuk dengan hiburan dan melakukan perkara-perkara yang memuaskan nafsu dianggap baik. Budaya hedonisme ini dia bagi kesan yang sangat besar kepada individu, masyarakat serta negara. Dari segi aspek individu, mereka akan reka dari tanggungjawab pada Tuhan dan masyarakat. Mereka juga akan agresif dan tidak taat kepada ibu bapa. Akhlak akan runtuh, dosa amalan dan amalan tidak diterima. Iman akan semakin lemah. Dari aspek masyarakat ataupun negara, menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu pengetahuan. Akhlak masyarakat runtuh akibat pertumbuhan pusat-pusat hiburan dan penyakit berjangkit menular. Negara mudah dijajah. Selain
Selain itu, antara isu keruntuhan akhlak adalah disebabkan pengaruh rakan sebaya. Okey. Rakan merupakan salah seorang yang penting dalam hidup kita. Hal ini dapat dilihat apabila ada individu yang meletakkan taraf kawan lebih lagi daripada taraf keluarga. Apa yang dilakukan rakan mereka dirasakan bahawa ia adalah perkara yang memberi keseronokan dan wajar untuk mereka ikuti walaupun ia merupakan perilaku yang salah. Apabila kita berkawan dengan orang yang salah, kita akan melakukan apa saja yang mereka mahu asalkan ianya diiktiraf dan diketahui oleh rakan sebaya dan mereka lebih cenderung untuk melakukan tingkah laku yang serupa dengan rakan sebaya. Ini akan membuatkan mereka membentuk kumpulan mereka sendiri yang akan mempunyai peraturannya sendiri. Kesannya mereka bebas melakukan apa saja yang diinginkan asalkan mereka diterima sebagai ahli kumpulan. Jadi kita mestilah memilih kawan yang baik. Berdasarkan hadis, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut atau kamu membeli daripadanya, sedangkan tukang besi pula akan membakar baju dan juga kamu mendapatkan bau yang busuk. Hadis Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa kita perlulah memilih teman ataupun kawan yang baik kerana mereka lah yang akan membentuk akhlak peribadi kita. Jadi kita mestilah memilih kawan yang berakhlak dan beradab agar kita juga mendapat manfaatnya pada masa akan datang. Seterusnya, yang keempat, teknologi moden serba canggih yang berkembang pesat beberapa tahun kebelakangan ini telah membawa kepada penggunaan pelbagai peralatan elektronik dan peranti secara luas oleh setiap generasi. Lumrahnya, penerapan nilai moral dan kemanusiaan dari satu ke generasi berikutnya berlaku melalui hasil didikan daripada ibu bapa, orang dewasa dan guru di sekolah. Namun begitu, seperti yang kita lihat, kehidupan masa kini telah dipengaruhi oleh teknologi moden dan masyarakat terbudaya dengan media yang mana kebanyakan ideologi budaya dan penerapan nilai diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui media seperti televisyen dan internet. Justru, kanak-kanak dan remaja juga adalah golongan yang tidak terkecuali daripada merasai tempias gerakan perkembangan teknologi yang telah memberi impak yang amat besar terhadap kehidupan mereka. Menurut Rowan 2010, secara purata, kanak-kanak menghabiskan masa selama 8 jam sehari untuk teknologi hiburan dengan 65% daripadanya mempunyai televisyen di dalam bilik tidur mereka sendiri dan 50% daripada mereka televisyen di kediaman penduduk. Ditambah pula dengan penggunaan telefon pintar, melayari internet dan media sosial telah menyebabkan berlakunya penularan pengaruh teknologi dalam kehidupan dan persekitaran sosial sebuah keluarga. Justru, fenomena ini secara tidak langsung telah menyebabkan perkembangan kanak-kanak hingga usia remaja telah dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di dalam kehidupan dan persekitarannya. Kepesatan teknologi dalam abad ke-21 ini menyebabkan kanak-kanak terpaksa membesar dalam persekitaran yang mempunyai lambakan kemudahan akses kepada maklumat tanpa sepadan ini. Kanak-kanak masa kini bergantung kepada teknologi dalam hampir keseluruhan aktiviti termasuk aktiviti bermain mereka, sehingga kan aktiviti permainan berbentuk tradisional seperti batu seremban, galah panjang, kondi dan sebagainya telah lenyap diambil alih oleh pelbagai peralatan berteknologi moden. Cara hidup manusia juga telah banyak mengalami perubahan seiring dengan pembangunan teknologi internet.
kanak-kanak dan remaja masa kini juga mengalami perubahan gaya hidup yang ketara ekoran daripada pengaruh media sosial. Dengan itu, demikian kita tahu bahawa teknologi merupakan satu impact yang besar kepada keruntuhan akhlak pada masa kini. Antara contoh-contoh yang dapat kita jelaskan berkaitan dengan keruntuhan akhlak yang sering berlaku di Malaysia adalah perbuatan jenayah, pergaulan seks bebas dan juga penyalahgunaan dadah. Dapat dirumuskan, jenayah merupakan perkara yang dilakukan oleh seseorang manusia hingga menjejaskan ataupun menggugat sesuatu pihak yang lain, seperti membunuh, merobol, kes pecah rumah, mencuri dan sebagainya. Justru jenayah juga dapat didefinisikan sebagai apa-apa perbuatan yang boleh memberi masalah ataupun memberi kesusahan kepada orang lain. Hal ini dikatakan sedemikian kerana jenayah merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara yang melanggar undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala beserta undang-undang negara. Pihak yang terlibat dalam perbuatan jenayah ini boleh disabitkan hukuman di bawah Akta A324, Akta Kanun Acara Jenayah, Pindaan dan Perluasan 1976. Jadi jenayah terbahagi kepada dua, iaitu jenayah berat dan juga jenayah ringan. Jenayah berat adalah seperti merogol, membunuh, mendera, mengedar dadah, manakala jenayah ringan adalah seperti mencuri, menyamun dan meragut. Kes jenayah seperti ini jarang kita dengar berlaku di luar kawasan bandar seperti perkampungan. Ianya kebiasaannya berlaku di dalam kawasan bandar seperti Bandar Kuala Lumpur yang mempunyai rekod kes jenayah tertinggi di dalam Malaysia. Walau bagaimanapun, tidak akan berlaku jenayah tanpa asbab dan punca yang menyebabkan pihak terbabit melakukan jenayah. Antara punca berlakunya jenayah adalah kurangnya didikan agama dalam diri. Hal ini kerana masyarakat kini menganggap bahawa menerapkan agama adalah satu perkara yang ketinggalan zaman, maka mereka tidak akan mempunyai keimanan yang teguh dalam diri. Justru media massa juga merupakan salah satu punca berlakunya jenayah. Hal ini disebabkan oleh terhasilnya penyiaran rancangan-rancangan yang berunsurkan keganasan atau seks yang melampaui batas hingga menyebabkan masyarakat terpengaruh dengan aksi-aksi negatif yang dipersembahkan dalam sesebuah rancangan tersebut. Rancangan seperti ini tidak akan terhasil tanpa adanya penerbit yang mementingkan keuntungan untuk diri sendiri daripada mementingkan kepribadian masyarakat yang unggul dan mulia di sisi agama. Bak kata peribahasa, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Di samping itu, kes jenayah ini berlaku disebabkan berpunca daripada desakan hidup seseorang itu berkemungkinan pihak tersebut memerlukan wang dan yang berada dalam kesempitan hidup. Situasi ini kebiasaannya terjadi kepada pihak yang tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun tidak diterima sebagai pekerja. Oleh itu mereka memerlukan kos sara hidup yang tinggi dan juga mereka memerlukan duit secara terdesak. Oleh itu pihak-pihak seperti ini akan membuat perkara-perkara yang melanggar undang-undang seperti menyamun ataupun merompak. Seterusnya, aktiviti jenayah ini juga turut berlaku apabila anak-anak kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa atau sering tidak dipedulikan oleh kedua ibu bapa mereka. Kesibukan ibu bapa mengejar kemewahan dan kesenangan hidup mengakibatkan anak-anak tidak memiliki masa yang cukup untuk diluangkan bersama keluarga. Malahan mereka tidak mempunyai waktu untuk mengawasi dan mendidik anak-anak di rumah. Kebebasan anak-anak di luar rumah tanpa kawalan atau penguasaan ibu bapa menyebabkan anak-anak suka dibentuk dan sentiasa di luar jangkaan. Tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkret dan sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah jenayah ini dapat dibasmi hingga akar umbi. Salah satu pendekatan yang dilakukan terhadap penjenayah ialah menguatkuasakan undang-undang dan memberikan hukuman setimpal kepada penjenayah. Seterusnya akan saya jelaskan tentang pergaulan seks bebas. Hubungan yang renggang antara anak dengan ibu bapa menyebabkan ibu bapa tidak dapat memantau aktiviti anak-anak. Seterusnya, remaja terlanjur juga secara umumnya dikenal pasti kurang
dengan ajaran agama. Walau bagaimanapun, faktor agama ini telah dijelaskan oleh kajian Azrina Muhammad yang mendapat 86.5% remaja terlanjur mempunyai pendidikan agama tetapi tidak dihayati dan diamalkan sebaiknya. Ianya berpunca daripada kegagalan mereka sendiri dalam mengawal nafsu dan melakukan perkara-perkara yang dilarang, khususnya berkaitan seksual. Jadi langkah yang boleh dilakukan bagi menangani masalah pergaulan seks bebas ini adalah dengan pelaksanaan program-program kerohanian di institusi perlindungan masih di tahap sederhana. Namun pelatih dikenal pasti telah berpuas hati dengan program yang diberikan. Di dalam kajian dengan program yang diberikan, beberapa cadangan penambahbaikan bagi modul dan program kerohanian untuk tujuan pemulihan bagi kes salah laku seks telah diutarakan, seperti memasukkan elemen pendidikan seks menggunakan pendekatan Islam dalam mengendalikan permasalahan seksual. Bahagian ini akan membincangkan penerimaan remaja terlanjur terhadap pengisian program kerohanian di dua buah institusi perlindungan wanita, iaitu Baitul Ihsan dan juga Asrama Bahagia. Yang terakhir, saya akan membentangkan tentang penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah boleh ditakdirkan sebagai penggunaan dadah yang kerap dan berlebihan tanpa mendapat arahan ataupun nasihat daripada pakar perubatan. Aktiviti-aktiviti lain yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan dadah adalah seperti menjual, memiliki dan menyimpan dadah tanpa mempunyai lesen kebenaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan ataupun bertentangan dengan ADB 1952. Penyalahgunaan dadah sebagai penggunaan dadah dengan tujuan yang salah, terutamanya penggunaan yang menjejaskan sistem urat saraf. Seseorang akan bergantung kepada dadah apabila dia telah mencubanya berkali-kali dan merasa senang dan hayal. Semakin lama, dia akan semakin bergantung kepada dadah secara psikologi. Jadi antara usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi membalas penyalahgunaan dadah ini adalah dengan melakukan program-program pemulihan yang dilakukan oleh pusat pengasih. Antara program yang telah dilakukan ialah program jangka masa pendek dengan memberikan pendedahan yang cepat kepada bekas penagih dadah mengenai bahaya dadah kepada manusia. Bekas penagih dadah hendaklah mengelakkan diri mereka dari penagih dadah yang masih aktif. Penagih dadah perlu mengikuti program spiritual yang dijalankan secara mingguan dan kemajuan kendiri hendaklah dilakukan setiap hari. Seterusnya ialah program jangka masa panjang, iaitu salah satu platform untuk bekerja harus disediakan untuk bekas penagih selepas keluar daripada penjara. Dan yang terakhir adalah mengadakan program seperti meningkatkan keyakinan diri dengan menerima dosa dan kesalahan dan luar dari undang-undang memberi keyakinan kepada penagih di pusat ini. Usaha dalam menangani isu keruntuhan akhlak yang pertama adalah individu. Cara untuk atasi isu keruntuhan akhlak dari segi individu adalah individu itu perlu melatih diri mereka sendiri untuk menjadi orang yang berakhlak. Akhlak mulia yang tidak dapat diperoleh dengan berdiam diri, tetapi kita perlu melatihkan diri kita untuk menjadi seorang yang berakhlak, maka Allah akan memperbaiki diri kita. Yang kedua adalah bersahabat dengan orang yang baik. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah, iaitu dengan sentiasa membaca Al-Quran untuk meningkatkan keimanan, solat di awal waktu, berzikir dan sebagainya. Seterusnya, selain usaha daripada individu, masyarakat juga boleh mengambil inisiatif dalam menangani isu keruntuhan akhlak ini dengan mempelbagaikan program atau aktiviti dalam meningkatkan akhlak masyarakat setempat. Dan yang terakhir ialah usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan dengan membuat kuasakan undang-undang dan melaksanakan kempen-kempen yang dapat memberi kesedaran kepada semua pihak. Membuatkan undang-undang ini adalah dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pihak yang melanggar undang-undang dalam negara. Agensi-agensi yang terlibat dalam menangani isu keruntuhan akhlak adalah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu JAMI. Yang kedua adalah
adalah Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, iaitu MSWP. JAWI ni dia berfungsi untuk menguatkuasakan undang-undang yang sedang berbuat kuasa serta menjalankan pencegahan bagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah pengurusan kekeluargaan Islam, iaitu mengukuhkan institusi kekeluargaan. Yang ketiga adalah pengurusan dakwah, menjalankan operasi dakwah secara holistik secara stakeholders, dan adalah pendidikan, memantau dan memastikan pengurusan sama ada ia berjalan lancar dan memenuhi kehendak pelanggan. Fungsi MSWP pula adalah untuk melaksanakan sistem keadilan Islam yang ada dan cekap berlandaskan hukum syarak dan undang-undang negara yang dibuat. Antara fungsinya adalah dia menguruskan kes-kes jenayah, menguruskan kes mal, kehakiman, kes faraid, rayuan dan semakan kes. Akhir sekali, apa yang kami boleh rumuskan kepada perbincangan kami tadi adalah sebagai umat Islam, sudah semestinya kita memikul tanggungjawab dalam menjaga identiti dan imej agama Islam. Oleh itu, kita mestilah memikul tanggungjawab tersebut, terutamanya dalam mendidik diri dan masyarakat ini yang semakin itu adalah dunia banyak paling utama sekali terhadap golongan remaja dan kanak-kanak. Hal ini demikian kerana mereka merupakan aset yang penting kepada sesebuah negara. Generasi muda diibaratkan seperti kain putih, dan kita yang perlu mencorakkan kain tersebut. Mereka perlu dibentuk dan dididik dengan sebaik mungkin. Sebab kata pepatah, bagaimana acuan begitulah bunyinya. Isu kerendahan akhlak di negara kita semakin berkuasa, dan pelbagai cara telah dilakukan untuk menangani isu tersebut. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu bagai awal dan penting untuk meningkatkan lagi usaha dalam membanterasi isu kerendahan akhlak dalam kalangan remaja dan kanak-kanak, agar generasi yang berakhlak dan beradab dapat dibentuk pada masa hadapan. Dipetik daripada satu hadis, iaitu An-Nawas bin Sima'an Al-Ansyari radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan keburukan, dan Rasulullah SAW menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik dan keburukan adalah sesuatu yang dibenci oleh hatimu dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Sahih Muslim. Sekian daripada kami, terima kasih. Terima kasih.